Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Kementerian Tenaga untuk ditiadakan dan seterusnya bagi Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri diwujudkan bagi melaksanakan portfolio-portfolio di bawah Kementerian Tenaga. Berikutan dengan perubahan-perubahan ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein tidak lagi memegang jawatan Menteri Tenaga mulai hari Sabtu 21 hari bulan Mei 2022. Sehubungan dengannya, Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsatijo bin Sokiau adalah dipindah ke Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri mulai pada tarikh yang sama. ...281 dos pertama vaksin COVID-19 telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 33,117 dos iaitu 77.2%. Manakala 1,130 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur berkenaan menjadikan jumlah keseluruhannya 14,188 dos iaitu 33.1%. Perangkaan itu dimaklumkan kemarin oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga mengongsikan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah pada kadar 69.2%. Sebanyak 261 kes baru telah dilaporkan, iaitu 259 kes ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 305 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 146,044 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Itu sebanyak 437 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 144,057 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,766 kes, iaitu 13 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,753 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Orang ramai terutama agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat mukim dan kampung perlu lebih proaktif dalam menyertai program-program anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi sama-sama memikul tanggungjawab secara pendekatan Whole of Nation. Berucap pada upacara perbarisan sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang ke-62 tahun, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menggariskan program seumpamanya merupakan usaha kerajaan dalam memberi kesedaran tentang keselamatan kebakaran, keprihatinan di dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kadar kerugian harta benda semasa kebakaran secara minima.
Menurut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, program kesedaran dan kesiapsiagaan orang ramai mengenai kebakaran juga telah menampakkan hasil. Upacara berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Brakas. Program-program kesedaran dan kesiapsiagaan orang ramai berhubung keselamatan kebakaran dijalankan secara konsisten oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ianya telah menampakkan hasil yang terbukti daripada penglibatan orang awam dalam memadam kebakaran api kecil sebelum ketibaan anggota bomba di tempat kebakaran. Tindakan awal ini secara tidak langsung boleh menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kadar kerugian harta benda di tahap yang minimal. Pada upacara tersebut, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menyempurnakan penyampaian anugerah Balai Bomba Contoh kepada Balai Bomba Muara dan anugerah penghargaan masyarakat berjasa kepada 6 penerima. Sehingga bulan Mac 2022, seramai 17 orang awam telah menerima sijil sebagai masyarakat berjasa. Penerima-penerima menunjukkan sikap peka, bertanggungjawab yang boleh dijadikan tauladan yang baik dan berguna kepada masyarakat, di antaranya seperti bekerjasama, bertindak dengan pantas memadamkan api kecil sebelum merebak menjadi kebakaran besar. Kepentingan peranan perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN pasca pandemik COVID-19 antara yang diketengahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM yang berlangsung di Bali, Indonesia baru-baru ini. Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga bersetuju akan mustahaknya bagi negara-negara anggota ASEAN AMS mengukuhkan ASEAN Centrality dalam menangani dunia yang kian berkembang dan tidak menentu. Mesyuarat turut membincangkan mengenai usaha pemulihan ekonomi rantau ASEAN dan strategi dalam menangani isu-isu serantau dan global. Dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Pan Sorasak, Menteri Perdagangan Kemboja. Mesyuarat juga dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN, AMS dan Tuan Yang Terutama Datu Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat juga bersetuju perjanjian Original Comprehensive Economic Partnership RCEP yang potensi menjadi penyumbang ke arah usaha-usaha pemulihan ekonomi. Negara Brunei Darussalam akan terus berusaha menginovasi dan memajukan teknologi melalui pendekatan Hall of Nation. Untuk mencapai kemajuan tersebut, ia memerlukan kerjasama yang padu dengan mengukuhkan lagi sistem keselamatan dan sekuriti ke arah menangani cabaran termasuk keselamatan siber. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menekankan perkara itu semasa menjadi panel perbincangan mengenai Inclusive Innovation bersama wakil-wakil dari sektor penerbangan yang terdiri dari sektor kerajaan dan swasta. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia Datu Paduka Haji Muhammad Yusof berada di Republik Singapura bagi menghadiri sidang kemuncak penerbangan canggih CAS 2022 yang diadakan di Sense Expo and Convention Centre baru-baru ini. Semasa perbincangan, Yang Berhormat antara lain mengongsikan pengalaman dan cabaran negara Brunei Darussalam terutama sekali bagi sektor pengangkutan udara dalam menghadapi pandemik COVID-19. CAS 2022 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama S. Iswaran, Menteri Pengangkutan yang juga selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Trade Relations Republik Singapura. Beberapa program sampingan juga diadakan, termasuk kunjungan hormat dengan Menteri Pengangkutan dan juga selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Trade Relations Republik Singapura dan perjumpaan mohibah bersama Datuk Seri Jurutera Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia.
Rombongan juga mengadakan lawatan kerja ke beberapa agensi yang berkaitan dengan sektor pengangkutan di Singapura, termasuk Changi Airport Group dan pihak berkuasa pengangkutan darat. Pada mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri Pengangkutan dari Rantau Asia Tenggara mengeluarkan dan menggunapakai Joint Support for the Recovery of the Civil Aviation Sector. Manakala dalam mendukung ke arah pemulihan sektor pengangkutan udara secara menyeluruh dan mampan, satu joint communique juga dikeluarkan semasa persidangan tersebut. Tema sidang kemuncak tahun ini ialah Readying for Take-Off, a Brighter and Cleaner Tomorrow. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia itu adalah satu keutamaan bagi membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Dalam agama, orang-orang yang berakhlak baik dan mulia menempati kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Antara akhlak mulia yang patut dimiliki oleh setiap umat Islam itu adalah tawaduk. Tawaduk bererti taat, tunduk dan menyerahkan diri dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Perkara itu antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Tawaduk, Akhlak dan Sifat Mulia. Sesungguhnya tawaduk itu ada 5 jenis, iaitu pertama, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sentiasa merasakan diri terlalu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tawaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dalam segenap aspek kehidupan seharian. Ketiga, tawaduk kepada agama, iaitu sentiasa berpegang dan meyakini dalil-dalil yang benar, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keempat, tawaduk kepada kebenaran, iaitu tunduk dan merendahkan diri kepada kebenaran yang telah nyata. Dan kelima, tawaduk kepada sesama manusia. Seorang lelaki berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman berlangsung di Rumah Panjang Kampung Lepong Lama, daerah Tempurung. Awang Alex Miller, anak Ipol, 23 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Awang Daniel Rizkin bin Abdul Rahim. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Setakat Mei 2022, 6 orang telah memeluk agama Islam di daerah Tempurung. Acara Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama akan diteruskan lagi hari ini khas bagi golongan wanita. Dengan itu, para wanita di negara ini dialu-alukan untuk sama-sama ikut serta dalam program ini bagi mempertingkatkan lagi ibadah dan amalan yang diadakan secara maya. Acara adalah usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Acara Malam Munajat akan bermula pukul 6.48 petang selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat taubat dan sembahyang sunat hajat. Setiap agensi sama ada kerajaan ataupun swasta perlu bekerjasama dan berganding bahu dengan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation di dalam meningkatkan pemedulian terhadap para belia dalam memberi bimbingan secara holistik agar para belia menjadi generasi yang cekal dan bertanggungjawab. Sebagai timbal balik, golongan belia juga diharapkan agar memiliki penetapan minda yang positif, berkeyakinan diri, dinamik, kreatif, berinovatif serta bertanggungjawab mendukung aspirasi Wawasan Brunei 2035. Melalui projek yang dikendalikan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah pula, para belia berpeluang untuk menyumbang khidmat, menggerakkan negara dan bangsa kepada arus pembangunan dan kemajuan masa depan yang mampan.
through the PIP program itu kami ada kena bagi scholarship, and then through that scholarship itu now kami ada success ke right now Keraja, and then dari Keraja itu kami pun start untuk volunteer under yayasan punya nama lah. Kira yang terbaik semasa peperiksaan lah, kira kami ambil peluang ini untuk meningkatkan academic skill kami. In the future kira sukarelawan masuk RPIP ni lah, kira menjadi sukarelawan, ikut aktiviti yang pernah diadakan semacam ni, kami sukarelawan ikutlah. InsyaAllah kami akan dapat lagi membawa galakan dan juga memberi dorongan kepada anak-anak muda yang berminat, malah yang apa yang memerlukan dari aspek kerjasama, keberanian dari seorang individu. Dah sesuai dengan kepribadian ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang mementingkan keselamatan dan kerohanian penduduk dan rakyat, terutama belia, kerana belia adalah tunggak masa depan negara dan demi untuk mencapai hasrat baginda, iaitu untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Usaha penanaman padi tempatan merupakan salah satu inisiatif kerajaan ke arah membantu meningkatkan penghasilan beras di negara ini. Aktiviti penanaman padi dilihat semakin meningkat dengan adanya penglibatan beberapa pengusaha. Di daerah Belait sahaja, selain kawasan Kandul, Lot Sengkuang yang terletak di Kampung Rampayuh Labi merupakan kawasan penanaman padi yang diusahakan secara berkelompok sejak 20 tahun lalu. Penanaman padi di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Lot Sengkuang ini diusahakan oleh Majlis Perundingan Mukim Labi, mempunyai keluasan seluas lebih kurang 300 hektar di mana 45 hektar digazetkan. Jenis padi yang ditanam antaranya padi Sembada 188, BDR5, MRQ76, Pusu dan Bario. Pada musim utama 2021-2022, hanya 28 orang pengusaha masih bergiat aktif. Penglibatan saya dalam berpadi di Lot Sengkuang ini lebih kurang 20 tahun sudah. Sejak retire daripada perkhidmatan kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Ini yang saya kerjakan masa ini ada 6 hektar lah. Padi-padi yang selalu saya tanam di sini adalah jenis BDR yang diintroduce oleh kerajaan dulu. Ada juga yang padi lama-lama tu Pusu juga. Rata-rata peladang padi di Lot Sengkuang mengusahakan lebih kurang perpuluhan 8 hektar setiap orang dan hampir semua mendaftar di bawah skim bantuan harga padi. Menurut Jabatan Pertanian, sejak 2 tahun kebelakangan ini, penghasilan padi di Lot Sengkuang agak menurun disebabkan berbagai faktor, antaranya serangan penyakit tanaman, serangan perosak, masalah banjir dan kurangnya sumber air. Bagaimanapun, kaedah menggunakan air bawah tanah sebagai sumber pengairan di kawasan tersebut yang sedia ada akan dinaik taraf.